tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسامينا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى أرواح علي بن قريش الإمام الشافعي رحمه الله وإلى أرواح صاحب هذا الكتاب الشيخ الحبيب سيد سالم بن سمان الحضرمي رحمه الله وإلى سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Alhamdulillah. Hadirin, para masyayikh, tuan-tuan guru, para asatidah, ustazat, hadirin hadirat, ayah dan bunda, talabatul alamin, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ini kita akan sambung pengajian kitab Safinatul Najah karangan Al-Habib As-Sayyid Salim ibn Sumair Al-Hadrami, insya-Allah. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتمامه. Yang saya hormati al-fadhil guru kita Ustaz Ghazali Hafizahullah, yang saya hormati Fadilah Ustazah Khairun Nisa Hafizahullah wa ra'aha, tuan-tuan puan-puan yang berahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan bersama 45 minit dahulu, pukul 9.45 kita akan berhenti sekejap untuk rehat 5 minit. Kita akan sambung pukul 9.50 dan berhenti pukul 10.15. Begitu ya, supaya kita dapat rehat untuk pengajian online sebegini. Kadang-kadang sebab berbicara seorang dengan kamera, jadi kadang-kadang cepat juga letih dan mengantuk kadang-kadang. Jadi kerana itu kita bahagikan sedikit masa yang panjang itu untuk disedikitkan, dapat rehat, mudah-mudahan dapat kesegaran juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita cerita tentang tayammum. Tayammum salah satu kaedah untuk orang yang berwuduk yang tak boleh gunakan air. Walaupun ada air mungkin dia sakit. Ataupun ada air tetapi air itu digunakan untuk keperluan yang lain. Ataupun memang tidak ada air. Yang kedua, kita bicarakan kalau di anggota tayammum ataupun anggota wuduk yang kena kecederaan, kena tampal, apa harus kita lakukan? Contohnya bila kena dekat muka, apa yang harus kita lakukan? Dan kena dekat kaki, apa yang harus kita lakukan? Dia kaedah dia. Kalau umpamanya kena dekat tangannya, kaedahnya macam wuduk macam biasa dulu, basuh muka. Sebab dalam perkara basuh muka itu, ia adalah wajib, ya, dan tertib dalam mata fiqh Syafi'i. Basuh muka dulu, kemudian sebab tampalan tadi di tangan kanan umpamanya. Ketika itu boleh pilih sama ada nak basuh dahulu kawasan yang tidak bertampal itu, kanan, sini basuh,
Sini basuh macam biasa. Barulah bertayamum. Ataupun tayamum dulu, barulah basuh. Hari kita pulang. Sama juga kaedahnya dengan kaki nanti. Setelah kita habiskan tangan tadi tu, kita basuh kepala macam biasa. Kaki sama juga. Sama ada nak basuh kaki dulu, untuk bahagian yang tidak kena tampal, barulah bertayamum. Rasanya itu lebih baik sebab lebih sekaligus. Apa maksudnya sekaligus? Basuh muka, basuh tangan. Kalau tidak, basuh muka, dilap dulu, kemudian bertayamum. Kan prosesnya agak kembali balik. Kita pulang hadirin. Yang penting, kita buat sebegitu seperti yang ditunjukkan oleh para alim ulama dalam fuqaha ataupun dalam fiqh. Baik. Mari kita lihat yang bertampal tadi tu. Untuk solat wajib, untuk solat tu wajib diulang ataupun tidak wajib. Mari kita lihat ya. Jumhur ulama Syafi'iyah, jumhur dahulu sebelum kita bicarakan ada pendapat yang lain. Pendapat jumhur wajib diulang. Macam mana keadaan wajib diulang? Tampalan pada anggota tayamum. Anggota tayamum beza dengan wuduk. Anggota tayamum dua saja. Apa dia? Muka dan tangan. Kenapa dipanggil anggota tayamum? Sebab itulah yang kita akan usapkan debu di kawasan itu, muka dan tangan. Adapun anggota wuduk lebih lagi, muka, tangan, kepala dan kaki. Jadi anggota wuduk lebih 4. Niat dengan tertib itu tak kira lah yang kita sebut anggota. Baik. Kalau anggota tayamum tadi, muka dengan tangan ataupun muka atau tangan. Tampalan pada anggota tayamum tu, yang kedua, tampalan pada anggota wuduk. Anggota tayamum 2, muka dan tangan. Anggota wuduk 4, muka, tangan, kepala dan kaki. Mari kita lihat. Untuk tampalan pada anggota wuduk. Maksudnya, untuk tampalan pada anggota tayamum. Mana-mana yang ditampal pada anggota tayamum itu, maka itu wajib diulang dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau anggota wuduk, lihat. Kadar bahagian baik yang ditampal lebih daripada perlu. Maksudnya, luka kecil je. Sini kecil je luka tu. Tapi ditampalnya lebih. Dan, itu satu syarat. Dan ditampal semasa suci atau berhadap. Ketika dia dalam keadaan yang suci atau dia berhadap, ditampal tu lebih daripada kawasan. Ilah dekat sini adalah lebih. Lebih daripada luka tu kecil je, ditampal sebesar ini. Ini wajib diulang. Kalau ia pada anggota wuduk, sama ada muka, tangan, kepala ataupun kaki. Itu wajib diulang. Baik. Keadaan yang kedua, kadar bahagian baik yang ditampal memang perlu. Memang perlu. Tadi tak perlu, maksudnya terlalu lebih. Ini memang perlu. Contoh luka kat sini memang besar ni je lah. Itu bagus dah, tetapi ditampal semasa berhadas. Bezanya. Ditampal semasa berhadas. Berhadas maksudnya hadas besar ataupun hadas kecil. Contohnya orang itu tak wuduk lagi. Maka ditampal ketika tak berwuduk itu. Tampalnya macam betul, biasa, bukannya lebih. Kalau tampalnya tu lebih daripada yang perlu, sama ada dia dalam keadaan berwuduk ataupun tidak, berhadas kita panggil, tetap dia wajib. Ilahnya tadi diingat lebih daripada tampalan yang perlu. Ini tidak, ini tadi tak. Ini tampilan memang cantik betul-betul. Kalau besar ni lah ditampal. Kalau macam ni besar ni lah. Tapi masalahnya ditampal ketika dia berhadas. Maksud sama ada dia tidak berwuduk ataupun ditampal ketika berhadas, hadas besar, hadas kecil. Ya. Jadi ilah yang kedua berhadas. Mari kita lihat tidak wajib diulang. Yang diulang tadi diingat 2 sahaja. Satu, luka tu yang ditampal kawasan wuduk ni. Ini kita cerita bab wuduk ni. Sama ada luka dekat muka ataupun luka dekat tangan, luka dekat kepala atau luka dekat kaki. Itu anggota wuduk. Luka tak masalah, tapi tampalannya tu terlalu besar, lebih daripada perlu. Itu je. Sama ada ditampal ketika dia berwuduk ataupun tidak.
tetap dia wajib diulang. Nah, yang kedua pula, ditampal cantik-cantik, itu dah bagus, tapi ditampal ketika dia berhadap. Itu diingat ya. Baik. Sekarang kita lihat yang tak wajib diulang. Tampalan pada anggota wuduk sama juga ya. Tidak menampal bahagian yang baik. Sama ada ditampal, tidak menampal bahagian yang baik. Sama ada ditampal semasa suci atau berhadap. Maksudnya, bahagian yang baik itu tidak ditampal. Maksudnya, ditampal lebih kurang bahasanya, tampal yang perlu saja. Yang baik itu jangan ditampal. Ini tidak menampal yang baik, sama ada ditampal semasa suci ataupun tidak. Benda yang baik, kenapa perlu ditampal? Gitu kan. Jadi ditampal yang perlu sahaja. Dia sama kaedah dia macam yang nombor 2 tadi tu sama saja. Kaedahnya tempat yang perlu sahaja. Yang baik jangan ditampal. Kenapa perlu tampal yang baik? Sebab dia tak lupa. Menampal bahagian yang baik, maka itu seperti menghalang air di situ. Jadi tak perlu guna. Menampal bahagian baik yang perlu dan ditampal semasa suci. Sama je. Sama dengan yang tadi tu ya. Jadinya, maka yang ini, dia balas yang tadi tu. Yang tadi tu, ditampal yang sakit betul, tapi masalahnya ditampal ketika hadas, wajib ulang. Yang ini, situasi kedua ni ditampal betul-betul ketika dia suci, tak apa, tak perlu diulang. Inilah pendapat jumhur ulama. Ya, ini dihafaz elok-elok. Kalau yang tengok live sebegini, mungkin ada yang rakam ataupun yang screenshotnya, cuba tengok balik. Kalau tak faham, ulang dengar ataupun ulang tengok. Ini agak detail sedikit. Ada satu pendapat yang sangat ringan, iaitu pendapat selain jumhur, iaitu pendapat Imam Al-Muzani, anak murid kepada Imam Syafi'i, dan pendapat ini dipilih juga oleh Imam An-Nawawi, bukan sebarang orang, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Pendapat ini ringan sekali. Apa? Tak wajib diulang secara mutlak. Mana-mana tampal ke tak tampal je, tidak wajib diulang kalau ia dilakukan dengan tayamum. Tampal ke tak tampal, tampal ketika sakit ni yang penting tidak melampaui sangat, ya, tidak perlu diulang. Masya Allah. Kenapa tu? Sebab itu dianggap masyaqqah. Bila al-masyaqqah, maka ia tidak dikira sebagai sesuatu yang menghalang sebab ada masyaqqah. Ya, jadi kerana itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan kepayahan pada kamu dalam agama ini. Jadi macam mana? Tak perlu diulang. Itu saja. Masya Allah, solat dengan tayamum tadi tak perlu diulang. Itu pendapat ringan dalam mazhab kita Asy'. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, gunalah pendapat jumhur ulama. Tapi dalam keadaan tertentu, tidak mengapa guna pendapat tidak jumhur. Sebab memang ada pendapat. Itu pendapat Imam Al-Muzani dan Imam An-Nawawi. Pendapat tu pendapat Imam Muzani dan juga dipakai oleh Imam An-Nawawi. Untuk orang yang macam mana? Untuk orang yang uzur, untuk ayah ibu yang dah tua, untuk orang yang letih, memang ada penyakit, tak apalah guna pendapat ini. Kalau orang yang masih sihat, muda lagi tu, kuat lagi tu, guna pendapat jumhur, ya, supaya kita lebih selamat. Sebab pendapat jumhur itu lebih tenang juga. Sebab ramai ulama berpendapat sebegitu, sudah pasti bila ramai ulama, mereka punyai malakah fiqhiyah, kemampuan, maka lebih banyak lebih bagus. Mari kita lihat kenapa boleh bertayamum. Sebab yang ketiga, walihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Air diperlukan untuk menghilangkan haus binatang yang dimuliakan. Walaupun ada air, digunakan untuk binatang ataupun untuk haiwan yang dimuliakan. Perkataan di sini guna haiwan, bukan binatang. Kenapa tu?
Hayawan di sini merujuk kepada hayah yang hidup. Maka bila sebut yang hidup, termasuklah manusia dan binatang. Biasanya dalam bahasa Melayu, kita sebut hayawan. Kita mesti ingat binatang. Sebenarnya hayawan itu lebih umum. Dalam ilmu mantiq, manusianya dipanggil sebagai al-insan al-hayawanun natiq. Hayawan yang bercakap. Hayawan yang bercakap dan dipahami percakapan itu. Burung bercakap juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia dengar dan dia emulate, dia ikut. Bukan dia faham pun. Kalau manusia, difahami bahasanya itu. Apa bahasa sekalipun. Lepas tu dipanggil, manusia ini al-hayawanun natiq. Hayawan yang bercakap. Jangan terjemah binatang pula. Hayawan lebih umum. Jadi, kata hayawan tu digunakan untuk manusia. Cuma dalam hurufnya, kita jangan pakailah untuk kawan-kawannya sebab ia merujukkan binatang. Jangan, apa khabar hayawan semua? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya pagi-pagi. Tapi kena sebut benda ni, takut nanti salah faham. Jangan sebut macam tu. Walaupun maksud kita tu adalah orang yang hidup, gitu ya. Huruf di Malaysia ini bila guna perkataan hayawan ataupun haiwan, itu merujuk pada binatang. Baik, tu bayangkan. Ini termasuk binat manusia. Maksudnya air itu diperlukan oleh hayawan. Ini apa dia? Manusia dan binatang tadi untuk menghilangkan haus yang boleh memudaratkannya. Sama ada air itu milik diri sendiri ataupun milik orang lain. Sama ada kerisauan tentang haus sekarang atau akan datang mungkin sehari dua lagi. Ataupun sekarang kita risau gitu. Termasuk dalam kategori air diperlukan untuk menghilangkan haus adalah apabila air itu diperlukan untuk dijual atau memasak atau membayar hutang atau membasuh sesuatu yang terkena najis. Ada air tapi nak guna najisnya, basuh najis. Jadi itu tak mengapa guna air itu boleh bertayamum. Ini disyarahkan nanti takut bila orang baca apa dia hayawan manusia tu ya. Ini kumpulan binatang atau makhluk yang tidak mulia. Ada yang mulia dan yang tidak mulia. Yang tidak mulia jaga. Ghairul muhtarami sittatun. Termasuk hayawan yang tidak mulia ada 6. Termasuk hayawan ni manusia dan binatang ya. Tarikus salah. Orang yang meninggalkan sembahyang. Ini Masya Allah. Di sini dipahami manusia. Jangan pula binatang. Orang yang meninggalkan solat wajib. Allah. Yang kedua, az-zani waz-zanil muhsan. Orang yang berzina orang yang berzina yang sudah berkahwin. Muhsan. Wal murtad, orang yang murtad. Wal kafirul harbi, kafir harbi. Wal kalbul aqur, anjing gila ataupun liar. Wal khinzir, babi. Orang yang meninggalkan solat tidak menunaikan solat wajib. Atau dia menunaikan semua solat wajib di luar waktunya kerana malas. Atau menganggapnya remeh. Dan dia telah pun diperintahkan oleh pemimpin serta telah diminta untuk bertaubat. Tengok ya. Kategorinya dia meninggalkan solat wajib ataupun dia kerjakan solat wajib tapi semua di luar waktu. Buat malas, membelekeh-lekehkannya, merendah-rendahkannya. Ini dianggap kategori hayawan. Tapi hayawan yang tidak mulia. Maksudnya tak boleh bagi air kat dia. Hayawan yang mulia insya-Allah yang jaga solat, yang baik-baik itulah. Jika dia tidak mahu bertaubat mengikut hukum syarak, dia akan dibunuh. Penting bab solat ini. Dia masih dianggap orang Islam. Ketika dia meninggal, dibunuh tu, dia dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan di perkuburan orang Islam. Jika dia mengingkari kewajipan solat, dia dianggap murtad. Jangan mengingkari ya. Hadis yang jelas, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, merendah-rendahkan solat dan sebagainya, maka dia menjadi kafir yang jelas. Kecuali dia meninggalkan solat, dia tidak mengatakan tak wajib, dia tetap mengatakan kewajipannya, tapi malas, letih, capek dan sebagainya. Ini dosa besar. Kafir harbi ini, kafir yang tidak boleh dibunuh termasuklah 3. Satu,
Kafir mu'ahad, kafir yang mempunyai perjanjian untuk tidak berperang dengan kerajaan Islam. Kafir mu'amman, kafir yang diberi perlindungan, contohnya ada pas visa atau pasport yang datang ke negara kita ni melancong contoh. Dan kafir zimmi, kafir yang tinggal dan bernaung di negara umat Islam. Dalam konteks Malaysia ini orang-orang sini, orang-orang uh, India yang tidak Islam dan sebagainya. Itu antara contoh. Tak boleh untuk diapa-apakan mereka itu. Sebab mereka bernaung di bawah sebuah negara umat Islam. Pasal yang ke-15, syarat sah tayammum. Faslun syurutu tayammumi asyaratun. Syurutu tayammumi asyaratun. Syarat-syarat sah tayammum ada 10. Ayyakuna biturabin. Hendaklah menggunakan debu tanah. Wa an yakuna turabu tahira. Hendaklah debu tanah itu suci. Wa an la yakuna musta'malan. Hendaklah debu tanah tersebut bukan musta'mal. Wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwahu. Hendaklah debu tersebut tidak bercampur dengan tepung atau lainnya. Wa nahwuhu, ya. Wa an yaqsidahu. Hendaklah orang yang bertayamum berniat menggunakan debu tersebut dengan tujuan tayamum. Wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Hendaklah menyapu muka dan kedua tangannya dengan 2 kali tepuk. Wa an yuzila najasata awwala. Hendaklah menghilangkan najis terlebih dahulu. Wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Hendaklah berijtihad dahulu untuk mencari kiblat. Ini mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Hendaklah dilakukan tayamum setelah masuk waktu solat fardu. Wa an yatamammama likulli fardin. Hendaklah bertayamum pada setiap kali sembahyang fardu. Baik. Mari kita lihat sedikit syarahannya. Menggunakan debu tanah. Debu tanah tak semestinya kita pergi ke tanah gitu, tidak semestinya. Boleh diambil tanah yang keras, kita hiris-hiriskan, ambilkan ni bubuh dalam botol. Debu tu masuk dalam botol. Bila nak guna botol tu. Boleh juga. Baik. Hendaklah debu tanah tersebut bukan musta'mal. Maksud bukan yang digunakan untuk yang fardu. Contohnya kita bertayamum. Debu yang jatuh ni adalah debu musta'mal. Ada kata tu, ya. Baik. Yang ke-9, setelah masuk solat. Masuk solat baru dia bertayamum. Saya cakap tu, ya. Keadaan orang yang salisul baul yang kita cerita semalam, 3 keadaan. Salisul baul, kencing dia tak lawas, selalu buang angin, salisul reh, dan istihadah, sama dengan orang lain yang bertayamum. Masuk waktu dulu baru berwuduk. Ya. Hendaklah bertayamum pada setiap kali solat fardu. Maksudnya bila nak solat fardu, tayamum. Qada, tayamum. Kalau nak solat jamak, tayamum. Kan zuhur dengan asar kan. Buat zuhur dulu, jamak takdim. Kemudian tayamum lagi untuk solat asar. Rukun tayamum, faslun, furudu tayammumi khamsatun, fardu-fardu atau rukun-rukun tayamum ada 5. Al-awwalu, an-naqlu turabi, memindahkan debu tanah. Maksud debu tanah ni pindahkan. Dia tak boleh macam air. Debu tanah kat sini kita pun ni, kemudian tangan gini, tak boleh. Dia mesti dipindahkan dengan tangan. Al-thani al-niyatu. 2 niat. Al-thalithu mashul wajhain. Menyapu muka. Menyapu muka ni sekadar gitu saja. Tidak semestinya gosok-gosok, tidak semestinya. Mana yang dan kena tu, itulah. Sekali saja. Tak perlu dia jadi musta'mal nanti. Ar-rabi'u mashul yadain ilal mirfaqain. Menyapu kedua tangan hingga ke siku. Tangan ni sampai ke siku ni. Gitu. Tertib antara 2 sapuan tersebut. Maksudnya dibasuh muka dulu baru basuh tangan. Kalau basuh muka dulu, kalau basuh tangan dulu baru muka, tak sah. Jadi apa yang harus dia buat? Dia tadi basuh tangan dulu. Basuh tangan dulu, sapu tangan baru muka tadi kan? Tak sah. Jadi apa yang harus dia buat? Hendaklah dia
basuh lagi tangan. Sebab muka tadi sudah, tangan lagi sekali. Gitu. Sebab kalau tak diulangi itu dia akan membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum, faslun mubtilatu tayammumi thalathatun. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Ma abatalal wudu', apa sahaja yang membatalkan wudu', ia juga membatalkan tayamum. Warriddatu, murtad. Wa tawahhumul ma' in tayammama li faqdihi. Ada sangkaan ada air sekiranya dia bertayamum kerana tiada air. Dia bertayamum kenapa tak ada air? Tapi dia menyangka ada air. Tak boleh. Dia kena cari dulu sampai dia yakin memang tak ada air. Barulah dia boleh bertayamum. Keadaan solat yang didirikan dengan tayamum. Jika dia solat di tempat yang biasanya memang tidak ada air, di padang pasir dan sebagainya, maka solat tidak perlu diulang. Memang tak ada air kawasan itu. Jika di tempat itu kadang-kadang ada air, kadang-kadang tidak. Selalunya di Malaysia ni, iaitu sama banyak di antara ada air dan tidak, maka solatnya tidak perlu diulang. Kalau sama banyak. Jika di tempat itu biasanya ada air, tiba-tiba tak ada air, terputus ke, air pecah ke, ketika berada di situ, maka solatnya perlu diulang semula apabila ada air. Kerana solat itu adalah untuk menghormati atau meraihkan waktu sahaja. Biasa di Malaysia macam itulah. Kenapa? Kita ni mencurah-curah air. Masya Allah. Tiba-tiba tak ada air. Bukan kerana tak ada air itu kemarau, tapi terputus, pecah paipnya tu. Ataupun tak, mungkin tak bayar bil ke. Satu kawasan. Satu kilang tak bayar bil. Satu kilang kita tayamum. Tak. Jadi kalau nak solat tadi, ya kena tayamum. Tapi diulang balik solat tadi tu. Pasal ke-18, benda najis yang berubah menjadi suci. Faslun. Alladhi yatuhuru minan najasati thalathatun. Benda-benda menjadi suci yang berasal daripada najis. Al-khamru idha takhallalat binafsiha. Arak ataupun khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Tapi tak boleh berubah dengan chemical. Dia sendiri berubah. Wajildul maitati idha dubir. Kulit bangkai jika sudah disamak. Wama sara hayawanan. Sesuatu yang berubah menjadi binatang. Boleh. Ya. Untuk suci. Menjadi suci benda itu. Walhal dia berasal daripada najis asalnya. Arak khamar tu kan najis. Tapi jadi cuka dengan sendirinya. Dengan sendiri maksudnya tak ada dicampur benda-benda lain. Dia bukan maksudnya yang hakiki, hakikatnya Allah setiap sesuatu itu berubah kerana Allah yang mengubahnya. Ya? Baik. Fasal ke-19, pembahagian najis. Faslun an-najasatu thalathun. Najis ada 3 bahagian. Mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis mughalladhah, najis berat. Najis mukhaffafah, najis ringan. Najis mutawassitah, najis pertengahan antara berat dan ringan. Inilah uniknya bahasa Arab. Uniknya bahasa Arab ni at-talaffudu, melafazkan apa yang dilafaz itu disesuai dengan maknanya. Cuba tuan-tuan lihat mughalladhah, rasa berat. Mugharid, mughalladhah, dha pula huruf isti'la kan, dha yang berat. Mughalladhah bukan mughallazah. Dha kan berat tu. Ghin, dha berat. Kalau mukhaffafah ringan je. Mukhaffafah fa kan ringan di hujung mulut. Subhanallah. Mutawassitah, tengok sin ringan, ya, waw ringan. Mari tengok ta marbutah, mutawassitah, ta. Itu semua jenis huruf tebal tu. Subhanallah. Sama juga bila disebut Allah, akan tebal tu. Allah itu disebut lafzul jalalah. Lafaz yang al-jalalah, yang agung. Sesuai dengan kita sebut Allah, walhal ejaannya Allah, alif, lam, ha. Tapi dibaca Allah. Itu ya. Itulah uniknya bahasa Arab ini. Contoh dalam bahasa Arab,
Kalau dipanggil batuk, dia sesuai dengan bunyinya. Taqahqaha. Taqahqaha ya taqahqahu taqahquhan. Taqahqah maksudnya batuk. Jadi orang batuk, qah, qah, qah. Masya Allah gitu. Ha, baik. An-najasatu salatun, 3 bahagian. Najis dari segi bahasa sesuatu yang menjijikkan, yang menggelikan. Syarak sesuatu atau benda-benda kotor seperti tahi, muntah yang menghalang sahnya ibadah. Kalau ada benda tu tak sah ibadah, adalah dibuang. Pengertian najis mughalladhah berat. Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i baina wa far'i ahadihima. Najis mughalladhah adalah najis anjing, babi dan keturunan daripada kedua binatang tersebut. Ha. Keturunannya sama ada khinzir kahwin dengan kambing, anaknya, jadi keturunannya tetap juga najis, ya. Pengertian najis mukhaffafah, ringan. Al-mukhaffafatu bawlus sabiyyi alladhi lam yat'im ghayra al-laban wa lam yablughil hawlain. Najis mukhaffafah adalah air kencingnya. Jangan, bukan najis, bukan tahi, ya, air kencing. Kemih kata orang Sarawak, kata orang Banjar. Bayi lelaki, bukan perempuan, yang belum makan. Satu lagi, babit dia, kecuali susu ibu dia, dan belum berumur 2 tahun. 2 tahun apa ni? 2 tahun hijrah. Kalau 2 tahun Masehi, 2 darab dengan 360 hari. Kalau 2 tahun hijrah, 2 darab 354 hari, 8 jam 8 minit. Boleh, ya? Dan belum makan makanan, kecuali susu ibunya. Dan belum berumur 2 tahun hijriah. Pengertian najis mutawassithah, pertengahan. Tengok ulama susun mula-mula mughalladhah berat, kemudian ringan, barulah mutawassithah. Sebab najis ni paling banyak. Islam itu adalah satu yang sangat stable. Nah, tidak berat, susah nanti. Tidak terlalu longgar, ringan, tapi in between. Masya Allah. Lalu Islam kita. Wal mutawassitatu, najis mutawassitah, sairun najasat, adalah semua najis selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Cara menyucikan najis. Najis mughalladhah dahulu, ya, cara menyucikan najis mughalladhah berat. Al-mughalladhatu tatuhuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Najis mughalladhah berat dapat disucikan dengan 7 kali basuhan. Tasbi' namanya. Tasbi' ni sab'ah. Wahid, ithnani, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Jadi tasbi'. Kalau 3, tathlith, yang kita berwuduk tu dengan 3 kali basuhan. Tathlith. Selepas menghilangkan airnya, buang dulu najis mughalladhah tu. Buang dulu air lionya, ataupun najisnya, ataupun bekas jilatannya, buang dulu. Salah satu daripada 7 basuhan itu dengan air yang dicampur dengan tanah, iaitu air tanah, dengan 2 cara. Contoh, di tangan ada najis mughalladhah, dijilat oleh khinzir contoh. Caranya ialah ambil air, basuh dulu, buang dulu air liur tu ataupun jilatan tadi tu, ambil tanah, lumurkan kat situ, kemudian basuh air. Basuh air berapa kali? 6 kali. Atau ambil satu baldi kecil kan, ambil tanah, kocak, biar dia jadi air tanah. Gitu. Air tanah tadi dibasuh kawasan tu, barulah dengan 6 kali air bersih. 2 cara. Sama ada kita lumurkan dengan tanah, ataupun kita dengan air tanah, boleh juga. Tapi air mutlak 6 kali. Kenapa disebut 6-7 ni? Sebab zaman dulu tak ada lagi pipe, tak ada lagi hose tu. Jadi sekarang tak perlulah nak letak dalam baldi lagi, tak perlu. Agak-agak, ya. Kita sini tahu dengan air tu, agak-agak, ni kira suci. Memadai dah ni. Tak semestinya ambil baldi, salut air ataupun letak air dalam. Ya? Baik. Cara menyucikan najis mukhaffafah, ringan.
Al-mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis mukhaffafah ringan dapat disucikan dengan merejiskan, percikkan air ke tempat tersebut. Senang je. Dan meratakan air tersebut. Ratakan. Rata maksudnya bukan dengan tangan. Rata ni seluruh kawasan itu kena air. Dan tak disyaratkan mengalir. Tak perlu air itu kena mengalir, tak semestinya. Tapi najis mutawassithah wajib mengalir. Dan menghilangkan airnya, of course dahulu ya. Contoh, dekat tika ni, tika getah ni ada kencing apa ni? Baby tadi tu. Dia air kencing. Baby lelaki yang belum berumur 2 tahun. Dan dia tak makan yang lain kecuali susu ibunya. Jadi ringan dia tu. Dia pun kencing kat situ. Apa harus kita buat? Buang dulu kencing tu. Ambil tisu ke ataupun ambil mop ke, bagi dia sejatkan dulu, keringkan. Sudah, ambil air, renjis je. Renjis je. Itu je. Tak perlu nak mengalir. Tapi kalau nak lebih yakin, macam mana? Alirkan air tu. Kita pun ambil lap, letak air, mop lagi, buang dan sebagainya. Itu senang sangat untuk najis mukhaffafah. Tak perlu mengalir. Tapi untuk kita sedap, biarlah mengalir. Ya. Pembahagian najis mutawassithah pertengahan. Wal mutawassithatu tanqasimu ila qismain ainiyatun wa hukmiyatun. Najis mutawassithah pertengahan dibahagikan pada dua bahagian. Yang ain yang nampak najisnya. Dan najis hukmiyah yang tidak nampak najisnya. Pengertian najis yang nampak tadi aini, nampak zat najisnya dan hukmi. Mari kita lihat. Wal ainiyatu, najis aini ialah allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Ia mempunyai warna, bau dan rasanya. Untuk menyucikannya fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Untuk menyucikannya mestilah digunakan warna, bau dan rasanya. Pengertian najis hukmiyah, tidak nampak zat najisnya dan cara menyucikannya. Wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha. Najis hukmiyah dari segi hukum saja, difahami saja, iaitu ia tidak mempunyai warna, bau dan rasa. Kalau tadi ain tu maksudnya nampak air kencing tu. Nampak tempat itu. Pegang pun basah. Nah, itulah namanya boleh dirasa. Bau dan warnanya. Tapi ini tak, dia dah kering dah tu. Nak pegang dah tak nampak dah. Dah kering dah ya. Bau pun dah tak ada dah. Untuk menyucikannya cukuplah kamu dengan mengalirkan air ke tempat najis tersebut. Alir. Bezanya itu je. Ya. Cukuplah kamu dengan mengalirkan air ke tempat tersebut. Ini najis mutawassithah. Mutawassithah diingat, mengalir. Kalau mukhaffafah merata. Maksudnya rata air itu dipercik. Tapi tak semestinya mengalir. Ya. Baik, pasal ke-21, darah haid dan nifas. Kita berhenti sekejap. Kita akan sambung pukul 10, pukul 9, belum 9.45 ya? Oh, jam saya laju sangat. Maaf semua, kita guna jam di studio kami lah. Jam kita sekarang apa Syahir? Pukul 9.42. Lebih kurangnya 9.42. Maaf saya terikut jam saya tadi. Nanti saya baiki. Baik, kita sambung dulu sikit lagi 4 minit. Pasal ke-21, darah haid dan nifas. Tempoh keluar darah haid. Faslun aqallul haidhi aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Paling sedikit tempoh keluar darah haid ialah sehari semalam. Yaumun wa lailatun. 24 jam. Wa ghalibuhu, kebiasaannya sittatun aw sab'un, 6 atau 7 hari dalam masa seminggu. Wa aktsaruhu, paling lama 15 yauman bilayaliha. Paling lama adalah 15 hari berserta malam dia. 15 hari malam. Maksudnya itu paling lama sekali. Maksudnya katalah 6 hari haid.
Ketujuh bersih, 8 bersih, 9 bersih, 10 haid lagi, 11 bersih, 12 haid lagi, 13 bersih, 14 bersih, 15 haid lagi. Yang bersih-bersih tadi dia dianggap apa tu? Itu semuanya dianggap sebagai dalam tempoh masih haid lagi. Sebab paling lama sama ada dia berterusan ataupun dia sikit-sikit hendaklah sampai 15 hari. Jadi yang tadi tu waktu dia bersih-bersih tadi itu dianggap masih dalam keadaan haid. Jadi maksudnya darah tu mungkin terhenti sebentar. Dia belum bersih lagi sebenarnya. Itu disebabkan dia mungkin terhenti darah disebabkan yang tertentu sahaja. Tetapi itu masih dianggap sebagai waktu rentang, itu dianggap sebagai darah-darah yang keluar tadi adalah darah haid. Baik. Tempoh masa suci. Aqallut tuhuri bainal haidatain. Paling sedikit tempoh masa suci antara dua haid adalah 15 yauman. Adalah 15 hari. Wa ghalibuhu 24 yauman. Biasanya 23 atau biasanya 24 atau 23 yauman. 23 hari. Kenapa 24, 23 hari? Kenapa? Bersihnya tu. Sebab orang haid biasanya 7 hari. Bila 7 hari, 23 hari bersih. Tolak 30 ya. Sebab satu hari tu, sebulan tu kita ambil hitungan biasa 29 atau 30 hari. Ambillah 30 hari senang. Kalau dia haid 6 hari, maksudnya bersihnya 24. Sebab tu figure ataupun nombor 23, 24 disebut di sini sebagai kebiasaan. Paling lama tidak ada had masanya. Dikatakan Sayyidatina Fatimah adalah satu-satunya perempuan yang tidak pernah haid. Disebut di dalam kitab. Kalau kita silap saya, Al-Bujairami Al-Khatib. Dalam buku Misbahud Duja kita, saya ada buat babitnya itu. Kalau tak silap saya, Al-Bujairami Al-Khatib. Al-Bujairami Al-Khatib. Yang mengatakan Sayyidatina Fatimah itu tidak keluar haid sepanjang hidup. Untuk memberi kemuliaan padanya. Sehingga dia dapat beramal ibadah ketika perempuan lain tidak boleh berbuat amal ibadah kerana haid. Kita berhenti 5 minit untuk basuh muka, minum dan sebagainya. Kita akan sambung selepas ini insyaAllah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.